sini, ini adalah the information yang diberi. Okay, yang berkaitan untuk kita nak prepare the tax return. Kita buat tax return untuk 2021. Okay, ni soalan yang pas sem. Jadi sebab tu dia punya ni 2017. Okay, jadi macam kita sekarang ni untuk kita punya pembelajaran kita akan fokus on the 2021. Kita akan gunakan those information related to the 2021. Okay, especially dekat relief, especially dekat dia punya tax rate, okay, and also the rebates. Okay, so those information ni tadi, and then you have to prepare lah the tax return for both of them ni tadi under separate assessment. Dekat sini dah ada cakap diberitahu prepare under separate assessment. Okay, so maknanya kita buat asing-asing, kita bukan buat joint. So kita akan buat Cik Tajul dan kita akan buat juga untuk Puan Hazel. Okay, alright. Okay. So kita tengok kepada okay. Oops. Okay. So first kali, okay, kita tengok kepada kita tengok income dululah. Okay, apa income yang Encik Tajul ni ada. Okay, so kat sini kita akan nampak income dia adalah salary, okay, bonus, okay. Dividend ni income ke atau bukan? Adakah ianya pendapatan yang dikenakan cukai ataupun tidak? Income. Cakap kuat sikit. Income. Income? So it's part of the income? Ya, madam. Dividend ni? Salah. Untuk dividen ni kan hari tu saya cakap dividen interest dikecualikan daripada cukai. Okay, so whenever you nampak ada dividen ke, ada interest ke, kita ignore saja. Okay, so untuk dekat sini pendapatan yang dicukaikan adalah salary dan juga bonus. Okay, so salary per month ni tadi, okay, 15,000. Okay, sebab dia kata per month. So kita kena kalikan dengan 12. Okay, so kita dapat sini berapa? Tekan kalkulator please. 180,000. 180,000. Okay, and then bonus tadi kita ambil sajalah 30,000. Okay, so kita totalkan lah. Kita totalkan kedua-dua ni tadi. So kita dapat 210,000. Okay, and then kita akan minus any donation yang dibuat sekiranya ada. Okay, so dekat sini dia ada buat donation tak? Ada. Ada berapa? 3,600. 3,600. Okay, so dekat sini kita akan tolak lah. Okay, so kita dapat 2,064,000. Okay, and then after that kita akan minus any relief yang dia layak lah, Encik Tajul layak. Okay, first kali kita tahu secara automatik dia memang akan dapat 9,000 individual relief tadi. Okay, next kita tengok kepada medical expenses for parents. Okay, kat sini dia ada ni, nampak ni Encik Tajul 5,500. Okay, adakah dia layak untuk 5,500 ni saja ataupun kurang daripada 5,500 ke macam mana? Berapa dia punya maximum amount pelepasan untuk medical expenses for parents? Berapa? 3,000. Medical expenses for parents? Berapa? 3,000 you dapat kat mana tu? Sorry, salah. Tengok relief 2021, jangan tengok relief yang lain-lain. Relief 2021 saja, fokus kat situ saja. Berapa relief untuk medical expenses for parent maksimum dia? 8,000. So 8,000. Okay, so yang this one is less than 8,000.
So kita akan ambil yang lower lah. Okay, so kita ambil sebanyak 5,500. Okay, alright. Next tengok kepada Charles. Okay, so dia ada 3 orang anak ni. First dah kahwin, sambung degree. Second sambung degree. Yang ketiga, yang paling youngest lah, bongsu, belajar di sekolah, private secondary school. Okay, so Charles tadi, untuk first child ni dia layak ke tidak untuk claim? Tak. Tak, sebab Dia dah kahwin. okay, dia dah kahwin. Jadi kita akan claim untuk second child dan juga younger child. Okay, so second child ni buat degree. So kita nak, dia dapat relief berapa? Berapa relief dia yang dia layak? Dia sambung degree ni. 8,000. 8,000. Younger? 2,000. 2,000. Okay. Alright. Now kita pergi kepada EPF and life insurance. Okay. Encik Tajul ni, ianya adakah ianya penjawat awam ataupun bukan penjawat awam? Sebab kita bila nak tengok EPF dengan life insurance, kita kena decide dulu, tentukan dia ni penjawat awam ke bukan penjawat awam. Penjawat awam ke bukan penjawat awam? Bukan, Macam mana? bukan penjawat awam. Penjawat awam? Apa dia? Bukan penjawat awam ke madam? Bukan penjawat awam. Okey, sebenarnya macam ni. Kalau nak tahu dia penjawat awam ke bukan penjawat awam ke, okey. Sekiranya information diberi, tiba-tiba dia kata dia ada buat EPF. So bila dia ada lakukan EPF, okey, so kita tahu oh dia ni adalah bukan penjawat awam. Okey, yang berpencen, bukan penjawat awam berpencen. Okey. Kalau tengok macam Puan Hazel ni, kita akan nampak EPF, there is no more contribution EPF. Dia tak buat pun EPF contribution. Jadi secara automatically kita tahu Puan Hazel ni adalah penjawat awam berpencen. Okay. Alright, faham? Faham. Okay. So dekat sini, Encik Tajul ni tadi, okay, ianya bukan penjawat awam berpencen. Okay, sebab dia ada buat contribution EPF. Okay, jadi tadi kita tengok EPF and life insurance untuk bukan penjawat awam berpencen. Okay, berapa dia punya terhad dia? You tengok dekat you punya BE notes tadi. Okay, BE notes berapa? Dekat BE note F16. F16 ni. Berapa? Life insurance 3,000 madam. Life insurance 3,000. Contribution to EPF berapa? Life insurance tadi 3,000 maksimum. EPF contribution terhad kepada maksimum berapa? 4,000. 4,000. So macam dekat sini dia punya EPF dia ialah 19,800. Jadi cuma dia layak kat sini adalah sebanyak berapa tadi dah sebut tadi? 4,000. 4,000. Okay, and then life insurance dia tadi, okay, dekat sini life insurance dia 4,200. Tadi kita dah cakap tadi, kawan nak cakap, maksimum dia tadi berapa ribu? 3,000. So 3,000, so kita letak sini 3,000. Sebab ni, dia punya ni 4,000, 4,200 lebih. So, kita akan ambil yang lower. Okay, so kita ambil yang
ribu lah the maximum dia tadi. Okay, alright. So next, okay, medical, okay, medical insurance. Okay, medical insurance dia 2,400. Okay, so medical insurance kat sini berapa maksimum dia? RM3,000. 3,000. Okay, jadi dekat sini 2,400. Maksimum 3,000. So kita akan letak sini sebanyak RM2,400. 2,400. Okay. Alright. Next tengok kepada lifestyle. Okay. You nampak kat sini saya letak F8, lepas tu saya letak juga F9. Okay. So you akan nampak sini sebab lifestyle ni tadi, okay, kita ada nampak dua lifestyle tadi. Satu lifestyle yang memang terhad 2,500, lepas tu dia ada lagi tambahan lagi. Okay, tambahan untuk lifestyle tadi, okay, dekat F9 tadi dia ada dua tambahan. Satu yang untuk sukan iaitu maksimum dia 500, satu lagi yang komputer, tablet ke, smartphone ke, yang dia punya maksimum dia 2,500. Okay, jadi dia tadi bila you tengok kat sini books and magazine RM1,000. Okay, dalam tahun yang sama juga Encik Tajul ni beli notebook iaitu 3,500. Okay, so dekat sini you akan nampak saya buat kat sini F8 tadi. Kita nampak F8 ialah combination iaitu pembelian komputer ke, smartphone ke, tablet ke, kemudian kita ada apa, kalau kita melanggan internet tadi ke, lepas tu kita ada yang sukan punya, peralatan sukan tadi yang kita beli tu tadi, lepas tu lagi apa lagi dekat dalam bawah lifestyle, books and magazine. Semua combination dalam F8 tadi tu terhad kepada 2,500. Itu bawah F8. Okay, jadi kat sini bila saya tulis kat sini books and magazine plus notebook. Okay, and then F9 pun saya buat juga. Lifestyle additional notebook. Padahal dia beli notebook ni satu saja. Kenapa ada dua notebook kat sini? Okay. Maksudnya sini tadi ialah books and magazine ni tadi ialah 1,000. Tapi kita tahu bawah F8 combination kesemuanya tadi, okay, yang saya sebutkan tadi sebelum ni, combination dia tadi terhad kepada 2,500. Jadi kat sini books and magazine ni adalah salah satu dalam F8 tadi. Sama juga dengan notebook ni tadi adalah salah satu dalam F8. Tapi bila kita totalkan tadi 1,000 tambahkan dengan 3,500 melebihi daripada maksimum dia tadi. Maksimum dia tadi 2,500 sahaja. Okay. Jadinya tadi bila kita tambah ni, okay, 1,000 tambah 3,500 kita dapat 4,500. Tapi tadi kita tahu, oh, maksimum dia tadi, combination kedua-dua ni tadi adalah 2,500. Jadi saya letak kat sini 2,500. Iaitu 1,000 tambahkan dengan 1,500 daripada 3,500. Okay, so saya letak sini 2,500. Dan notebook ni tadi ada lebihan lagi tadi ni. Sebab kita cuma tarik, kita cuma claim tadi 1,500 saja. Tapi ada lagi balance kat situ iaitu 2,000. Ada balance lagi 2,000 dekat sini. Takkan kita nak biarkan saja. Rugilah. Okay. Jadinya itu yang tadi ada additional relief tadi. Okay, untuk pembelian komputer, tablet, smartphone tadi iaitu maksimum 2,500. So, kita gunakanlah relief tersebut untuk claim yang lebihan tadi iaitu 2,000 tadi. So, kita letak kat sini 2,000. Okay, faham? Faham? Ada soalan nak tanya? Ada nak tanya? Memang kena 2 entry walaupun yang notebook tu dah dalam F8 tu. 2 entry. Memanglah you kena buat macam ni. You kena tunjukkan macam ni.
You tak boleh terus letak kat sini. Macam ni you letak terus, you nak letak 4,500 kat sini siapa tadi? Nadine yang tanya tadi. You sekarang ni okay, you nak buat macam mana sebenarnya? Kalau you cakap kena buat double entry ke? So sekarang you nak buat macam mana? Sebab saya tak letak yang F9 tu. You tak letak F9, maknanya 2,500 je. you letak berapa? 2,500 je untuk F8 je. Oh, untuk F8. Maknanya tadi sebab you nampak dekat notes 2021 tadi, relief tadi, kan kita ada additional tadi. Kita ada additional yang memang dah kerajaan dah bagi dah. Oh, ada lagi tambahan. Okey. Maknanya tambahan untuk, kita ada 2 tambahan tadi tu. Iaitu satu tambahan 500 maksimum untuk yang pembelian sukan tadi. You beli apa, bola golf ke, apa shuttlecock ke, apa itu lagi apa, benda-benda yang berkaitan dengan sukan, bawa akta sukan dan benda tu, senarai tu. Okey. Dan lagi satu tambahan untuk yang pembelian komputer ke, apa lagi, tablet, smartphone yang ada maksimum 2,500. Itu tambahan dia tadi. Jadinya tadi bila, kalau you tengok kat sini, okey, kalau you adakah tadi you letak sini 2,500 tadi, you cuma claim untuk notebook saja, Nadine? Tak. You maknanya you include jalan books and book magazine and notebook. Tapi sebabnya bila kita ada lagi benefit, kita ada lagi, oh kita boleh lagi claim ni sebabnya dia dah bagi ni. Additional ni lagi ni. Additional terhad 2,500. Kita tadi claim cuma dekat sini tadi you ambil 1,500 saja ni tadi. Ada lagi lebihan 2,000. Takkan you nak biarkan je sebab sekarang ni kita punya objektif tadi bila whatever relief yang dibagi kita nak gunakan sebaik yang mungkin. Okey. Apa relief yang memang kita layak ni tadi. Kalau tadi ada lebihan 2,000 takkan you nak biarkan je. Sebab you punya objektif sekarang nak reducekan you punya tax. Kalau katakan tadi you tak claim yang ni 2,000 tadi you tak masukkan, you punya dekat sini nanti bila you punya chargeable income ni tadi lagi banyak sebenarnya. Okey, maknanya ataupun you punya tax payable ni tadi lagi besar lah. Lagi amount dia banyak lah. Tapi kalau you letak 2,000 tadi, dia akan reducekan you punya tax tadi. Dia akan reducekan you punya chargeable income ni tadi. Sebab tu bila you buat tax tadi, nak buat tax return tadi, you kena bijak lah. Kena bijak. Okay. Sebab you punya objektif sekarang supaya saya tak nak bayar banyak dekat LHDN ataupun saya tak nak bayar langsung kat LHDN tu. Kalau boleh saya nak dapat refund lagi. Itu sebenarnya. Objektif kita kalau boleh kita nak dapat pulangan. Maknanya saya dah bayar lebih dah. Sebab kalau macam kes ni dia ada buat annual tax ni. Saya dah bayar 5,400 ni. Okey, katakanlah you dah bayar 5,400. Kalau boleh 5,400 saya dah cover dah whatever yang sepatutnya tax yang saya patut bayar tadi. Tapi kalau boleh ada lebihan dia lagi. Lebihan tu sebagai pulangan semula kepada saya. Macam tu. Itu sebenarnya objektif bila kita filing ataupun kita buat tax return ni. Sama ada kita punya objektif kita nak reduce kita punya tax ataupun kita nak tak payah bayar pun. Okay, maknanya at the end sebenarnya kita tak perlu bayar pun tax. Ataupun lagi satu kita nak dapatkan refund. Kalau boleh dapat refund lah lagi better daripada kita bayar tax tadi. Okay, sebab tu saya kata whatever ni tadi you kena gunakan lah. Okay, whatever the relief yang dia bagi kepada rakyat Malaysia ni tadi yang bekerja, yang ada pendapatan tadi, kena gunakanlah sebaik yang mungkin. Kalau you tengok, okay, bila you tengok tax relief untuk 2021, okay, apa dia tax relief dia untuk 2021? So sepanjang macam kalau sekarang ni, okay, untuk 2022 ni, kita dah tahu dah ni, okay, apa tax relief untuk 2022? Okay, so kita memang dah buat perancangan lah.
Mungkin kita beli buku ke, simpan resit dia ke, ataupun beli phone ke, okey, ataupun buat beli insurans, life insurance, ataupun beli medical insurance, ataupun annual tax tadi tu kita tambahkan lagi. So kena bijak lah. Okay, faham Nadine? Madam, thank you. Okay, alright. So yang lain ada soalan setakat ni? Senyap tu. Madam, Ya. maksudnya kan yang lifestyle rational tu kan yang 2000 tu daripada 4,500 tolak dengan 2,500 lah kan, betul tak? Yelah. Sebabnya you tadi kan saya kata 1,000 tambah dengan 3,500 kan you dapat 4,500. So dia dah memang, kalau katakan you nak ambil F8 ni saja, memang dah lebih daripada 2,500 kan, betul tak? Kalau you combinekan 1,000 dengan 3,500 dah jadi 4,500. Jadinya you akan ambil sebahagian 2,500 saja. Tapi you kena ingat, sebahagian tadi tu ialah you dah ambil 1,000 ni full daripada books and magazine. Okay, jadinya you nak top up, nak jadikan dia 2,500, you tarik lagi 1,500 daripada 3,500 ni tadi. Okay, you tak boleh kata tak apalah, saya ambil je 2,500 daripada notebook ni tadi. Okay, 2,500. Okay, tapi full kat sini 2,500. Jadi kat sini you tak nak gunakan pun, jadi you tak gunalah. You tak boleh gunalah books and magazine yang 1,000 ni. Kalau you just guna sini 2,500, okay, untuk, maknanya you guna notebook 2,500 ni you guna bulat-bulat dekat sini. Dekat F8 yang tadi. Tapi you kena ingat, kalau you guna 2,500 dekat sini, okay, and then baki sini ada lagi berapa? Ada lagi 1,000. Okay, 1,000. So 1,000 ni tadi, okay, you boleh tambah dekat sini. Tapi sini jadi 1,000 je lah. Rugilah you. 1,000 dengan 2,000 mana lagi besar? 2,000. 2,000 lah. You kena bijak. You tak boleh kata, saya ambil dia di sini 2,500 bulat-bulat dekat purchase notebook ni tadi. Okay, kita ambil kat sini 2,500. You tak nak pula, maknanya books and magazine ni you tak boleh claim dekat F8 ni sebab you dah claim penuh dekat notebook ni tadi. Jadi baki 1,000 dekat sini, you top up dekat sini. You yang rugilah. You tak bijak lah maknanya. Baik tadi you ambil 1,000 dengan 2,000 dengan 1,500 kat sini, kan lagi besar lagi 2,000 tadi, you letak dekat sini. Itu lagi bijak kata orang. Okey? Faham? Madam. Ya. Yang F9 tu, madam guna F9B kan? F9B lah, jangan F9A. F9A itu kan untuk peralatan sukan kan. Tapi yang F9B tu kan dia kata untuk personal komputer, smartphone dengan tablet kan. Jadi kalau notebook boleh dikira sekali kan macam mana? Boleh lah tu sayang oi. Masuk je. Maksudnya dia even though dia bukan device lah. Device? Sebab dekat notebook sini ni bukan ke notebook ni. Dia notebook kertas tu kan notebook yang apa? Tak, dia kan notebook ni Saya kan, confused. notebook ni, okay, you masukkan device ni apa? Notebook ni kan sama je lah notebook yang you guna untuk macam, dia lagi advance kot daripada apa laptop kot. Saya tak tahulah notebook ni lagi Oh canggih. macam tablet lah, bukan notebook kertas tu. Dia macam tablet. Boleh lah tu. Oh, okay. Ya. You janganlah pula ni. Sama je, okey. Ada lagi soalan? Nak tanya, baik you tanya. Kita cuma ada satu test saja, iaitu final test saja. Dia tak ada 2 test, 3 test. Jadinya kalau you nak ni, masa ni dia tanya. Sebab nanti at the end nanti, kita dah tak sentuh lagi taxation ni nanti. So, sekarang ni lah kalau nak tanya tak faham, you baik tanya. Okay? So sini 2,000, okay. Lama sangat dekat sini dah. Okay, dia tanya pun seorang dua je yang bertanya. Okay, lain tu saya rasa faham lah. Okay, pergi pada SSPM. SSPM ni pula dia deposit untuk 2021, kita anggap 2021 yang ni 7,500. Okay, berapa maksimum SSPM ni tadi? Apa maksimum dia?
Hello, berapa maksimum dia? 8,000. 8,000. Okey, jadi kat sini dia punya SSPN dia adalah 7,500. So kita letak je lah 7,500. Okey, and then PRS. Okey, PRS ini 6,000. Berapa maksimum PRS? Maksimum PRS ialah 3,000. So kita totalkan lah. Okey, kita totalkan. Alright. So kita dapat 48,900. Okay, next kita nak kira chargeable income kita. So chargeable income kita ialah kita punya total kat sini, kita minuskan dengan kita punya total relief. So kita dapat 1,575,000. Okay, so dekat sini you pergi dekat marginal tax rate 2021. Okay, you akan pergi dekat range mana 1,575,000 ni berada. Kat mana? Range? Range 100,000. 100,000. So kita akan ambil first 100,000, iaitu berapa first 100,000 dekat dalam marginal tax rate tu? 10,700. 10,700. And then next dia tadi adalah sebab you ambil first 100,000 and then you ada lagi baki kat sini kan, iaitu 57,500. So 57,500 ni baki ni tadi you kalikan dengan berapa dia punya rates kat situ? 24%. So 24%. Dapat berapa? Tekan kalkulator. Berapa? Allahuakbar. Tekan kalkulator sayang oi. 13,800. Berapa? 13,800. 5,800. So kita akan cari kita punya gross tax payable. Okay, so kita dapat this one campur this one lah. So kita dapat 24,500. And then after that ini baru gross. Okay, so kita nak cari kita punya net tax payable ataupun the tax payable lah. Okay, so sini kita akan ni lah minuskan dengan kita punya rebates. Rebates kita adalah kat sini hanya zakat. Okey, zakat 5,000. Okey, so sini kita dapat kita punya net lah. Net tax payable kita iaitu sama dengan this one minus this one. So 19,500. Ini net tax payable kita. Tapi Cik Tajul ni ada buat annual tax iaitu 5,400 ataupun kita sebut sebagai STD lah ataupun PCB, penjadualan cukai penjadualan cukai berjadual ke apa PCB tu, ataupun kita panggil scheduler tax deduction. Okey, jadinya kat sini annual tax so kita ambil saja 5,400. So kita dapat 9,500 tolakkan dengan 5,400. So the next tax payable yang sebenar-benarnya yang Encik Tajul perlu bayar kepada LHDN adalah sebanyak 14,100. Okay. Alright. So dia punya ni adalah ni saya buat tadi ni. Okay. So betul lah. So the next tax payable Cik Tajul ialah 14,100. So setelah di apa ni lah, maknanya dah gunakan semua relief yang dia layak, kemudian dengan rebates yang dia ada. Okay, at the end tadi the next tax payable yang Encik Tajul perlu bayar pada LHDN adalah sebanyak 14,100. Maknanya daripada chargeable income dia tadi iaitu sebanyak 197,500 tadi, okay, dia perlu bayar kepada LHDN adalah sebanyak 14,100 ringgit. Okey, faham? Ada soalan setakat ni? Any question? Okey. So next pergi kepada Puan Hazel ni pula. Okey. Puan Hazel salary dia itu 9,000 kali dengan 12 dapat 108,000. 108,000.
Okey. Kemudian bonus dia ialah 4,500. Okey, so total dia adalah sebanyak 112,500. Okay, and then dia tak ada buat donation pun. Awak nampak sini there is no donation, tak ada donation. Jadi kita tak adalah minus the donation tadi. Okay, so kita terus saja minus the relief. Okay, so individual macam biasalah 9,000. Okay, next pergi kepada life insurance dia. Alright, so life insurance dia kita nampak sini. Okay, EPF dia tak ada buat EPF. So kita tahulah maknanya Puan Hazel ni is penjawat awam berpencen. Okay, jadinya bila you tengok dekat F16 tadi, dekat F16, alright. So you cuma nampak dekat situ untuk penjawat awam berpencen ianya adalah untuk life insurance saja, iaitu terhad kepada 7,000. Okay, 7,000. Alright. Terus sini life insurance dia 2,400. So kita letak sajalah 2,400. Okay, medical insurance pula. Medical insurance 2,400. Okay, so medical insurance untuk medical insurance dia punya ni adalah 3,000 kan. So kita letak 2,400. Right. Untuk lifestyle ni pula, okay, dia cuma ada books and magazine saja. So kita just ambil 1,500. SSPM pula dia ada 4,200. Kita punya SSPM ialah 8,000. So kita ambil sini 4,200. Okay, dan yang lain-lain dah tak ada lah. Okay, yang lain semua dia tak ada. Alright, so kita sumkan je lah dia, totalkan je. Okay, kita dapat 19,500. So kita nak check chargeable income. So chargeable income you punya total kat sini you minuskan dengan total di sini. So dapat 93,000. This is the chargeable income. Madam, Ya. yang dekat atas tu dia cakap Puan Hazel bagi 300 monthly dekat parents. Okay. So yang ini Puan Hazel ni, okay, ini okay. Sekarang ni this one sebenarnya relate to the relief yang sebelum ni. Macam relief untuk year assessment 2020, relief untuk year assessment 2019. Kalau you tengok dekat relief tahun tersebut, dia ada satu part dekat bahagian bawah F2 tadi. Yang F2 kita tahu medical expenses for parents kan. Okay. So dekat bawah situ dia ada satu lagi tambahan, iaitu parents relief. Dia panggil sebagai parents relief. 3,000 maksimum dia. Iaitu 1,500 untuk mak, 1,500 untuk ayah. Tapi since kita sekarang ni cuma berpandukan kepada tax relief 2021, jadi kita ignorekan yang ini. Kita tak ada ni. This one tak relate dengan 2021. Okay, faham? Jadi yang ni biarkan. Kita jangan ambil tahu pun benda ni. Sebab kita sekarang fokus on year 2021 punya relief. Lainlah kalau saya kata hari tu, okay, kita berpandukan panduan kita, okay, kitab kita adalah relief 2020 katakanlah. Okay, saya kata kitab yang kita gunakan ialah relief 2020. Bila you tengok relief 2020 dia ada parents relief. Yang ini baru you boleh masukkan dekat dalam inilah pengiraan tax return tadi. Tapi memandangkan kita punya kitab untuk semester ni, kitab kita adalah relief 2021. Jadi dalam relief 2021 tu tak ada pun berkenaan dengan parents relief ni. Tak ada. Dia cuma ada medical expenses for parents. Itu saja dekat bawah F2 tu tadi. F2 tadi. So yang ini you ignorekan. Okay, faham? Faham. Alright. Okay, so dekat sini chargeable income 93,000. Jadi kita akan tengoklah, alright, dekat marginal tax rate tadi, table tadi, 93,000 ni berada di range 70,000, betul tak? Betul. Okay, so first 70,000 berapa dia punya situ? 4,400. 4,400. Okay, and then baki dia
tadi kita kata first 70,000. So ada baki lagi daripada 93,000 ni ada baki 23,000. So 23,000 ni kita akan kalikan dengan berapa rates tersebut. Itu berapa? 21%. Betul tak? Betul. Okay, so dapat berapa sini? 4830. 4830. 30. Okay. So sini kita akan ni lah. Okay. 9,230. Ni adalah dia punya gross tax payable. Okay. So kita nak cari net ni. Kita nak cari net tax payable. Kita cari net tax payable. Okay. So kita akan minus dengan rebates. Rebates dia hanya zakat saja. So 3,000. Alright. So sini this one minuskan dengan this one. So kita dapat 6,230. 6,230. This is the net tax payable dia. Tapi Puan Hazel ni ada juga buat annual tax ni. Tax deduction ni dia ada buat. Itu sebanyak 4,450. Okay. Jadinya kat sini barulah kita tahu berapa dia punya tax yang dia kena bayar kepada LSDN. Okay, ataupun adakah dia dapat refund. Sini kat sini positif punya number kat sini. Maknanya kita tahulah, oh maknanya dia kena bayar sebanyak 1,780 kepada LHDN. Dari chargeable income dia sebanyak 93,000 ni tadi. Okay, dari 93,000 ni tadi, inilah jumlah dia yang dia perlu bayar kepada LHDN. Inilah dia punya tax dia ni tadi. RM1,780. Okay, faham semua? Faham. Okay, ada soalan setakat ni? Any question? Okay, kalau tak ada apa-apa, sila buat soalan PASEM iaitu Jun 2018 dan Disember 2019. Berpandukan kepada Tax Relief 2021, Marginal Tax Rate 2021. Faham semua? Faham, Madam. Okay. Kami dan Kalau tak ada apa-apa soalan, okay. Saya rasa kejap ni. Okay. Madam, tadi soalan berapa, Madam? Ha? Saya tak dapat. Jun 2018? Jun 2018, Disember 2019. Oh, okay. Okay. Awak ni apa? Grup E Awak grup E kan? Okay, please. Okay, saya dah letak dekat awak punya ni. Mana ada satu J? Yes. Okay. Alright. Okay. Sharing. Okay, saya dah letak yang jawapan whatever semua tu. Okay, dekat dalam Telegram, so you boleh go through, tengok balik semula. Alright. Sila buat yang saya kata pasal question tadi lah, Jun 2018 dan juga Disember 2019. Sila buat, mohon. Saya nak sangat awak semua buat latihan tersebut and then submit. You boleh buat guna Excel pun boleh. Okay, untuk latihan boleh. Tapi untuk test nanti tak boleh lah, you tulis tangan lah. Okay, so untuk latihan you boleh guna Excel and then submit dekat dalam Google Classroom nanti. Saya ada sediakan ni and then you submit saja dekat dalam Google Classroom you punya jawapan tersebut. Okay, dan kita jumpa balik semula pada hari Rabu. Okay, ada apa soalan lagi nak tanya? Kalau tak ada, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh tak nak yang contoh assessment untuk individual? Kenapa? Betul nak minta contoh boleh tak? Nantilah saya cari. Saya tak ada masa nak mencari ni Sebabnya bukan saya tak nak ni, sebab the previous punya pun tidak orang kata tak mematuhi ataupun
tak yang sebaik yang saya nak lah. Sebab tu saya macam kalau saya bagi pun contoh tu pun nanti awak buat benda yang sama. Jadinya tak ni lah. Nanti saya akan cuba tengok lah. Okay. Mana-mana yang terbaik lah. Okay, untuk dijadikan contoh. Okay. Okay, madam. Okay, 29. Alright, ada lagi berapa orang tak masuk kelas ni? Okeylah. Okay, kalau tak ada apa-apa. Sekejap. Sebelum tu. Tadi tu saya tak sampai ni. Okay. Sementara. Saya tengok 28 orang saja. Sedangkan you ada 28. Semua ada. Okay. Adham. Saya, madam. Ahmad Amirul. Saya. Ahmad Amirul Hakimi. Saya, madam. Aina Aidina. Saya madam. Okay. Akmal Asna. Saya, madam. Akmal Asna. Saya, madam. Amirul Hisham. Saya, madam. Faizatul Ain. Fatina. Saya, madam. Mir Halisa. Saya madam. Adam Nazmi. Saya, Adam madam. Nazmi. Okay. Saya, madam. Danish Haikal. Saya, madam. Okay. Firdaus Abdullah. Saya, madam. Okay. Hafiz Abu Syukur. Saya, madam. Okay. Nadine Sofia. Saya madam. Nur Alia. Saya, madam. Nasuha. Ya, madam. Syazani. Saya, madam. Syazani. Saya. Okay. Saya. Afifah. Saya, madam. Anis Farhana. Tak ada. Syarafah. Saya, madam. Okay, Syarafah ada. Fitriyatuz Zahira. Okay. Mic dia rosak. Okay. Nurin Damia. Saya madam. Okay. Nurul Aini Kalisha. Saya, madam. Nurul Balkish. Saya, madam. Siti Hajar. Saya, madam. Syara Nur Kristina. Saya madam. Okay. Wan Nur Fatin. Saya, madam. Bukan. Zil Alia. Saya madam. Last sekali Farid Hakim. Saya, madam. Farid Hakim. Saya, madam. Okay. Madam. Nur Anis Farhana. Dia tak ada line tak di madam. Dia tak ada line dia cakap. Dia Dia ada tadi. dia ada tapi keluar balik sebab line dia ada problem. Okay, alright. Okay. So, thank you so much semua. Okay, have a nice weekend. Thank you, madam. Thank you madam. Bye. Thank you, madam. Okay.